Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Nadia Ain binti Azman akan membentangkan ulasan literatur mengenai pengurusan dan pentadbiran kelas pendidikan khas, kelas inklusif dalam kalangan guru besar. Seterusnya, ini merupakan isi kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini, mana ada 3 komponen besar, iaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua peranan penyataan masalah dan cadangan mengatasi, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Seterusnya, baiklah. Pengenalan, apakah kaitan guru besar dan pengurusan serta pentadbiran di kelas inklusif? Kejayaan sesebuah institusi itu ditentukan oleh kewibawaan dan kecemerlangan yang dipamerkan oleh pemimpin sekolah. Menurut Syakirin 2021, guru besar merupakan pemimpin tertinggi yang berperanan penting untuk merancang dan menyusun atur strategi-strategi yang berkesan terhadap pelaksanaan aktiviti-aktiviti di sekolah. Perkara ini turut disokong oleh Jemaah Nazir Malaysia 2017 yang menyatakan bahawa guru besar adalah individu yang bertanggungjawab ke atas setiap yang berlaku di sekolah dan persekitarannya. Jadi kita nampaklah sebenarnya guru besar ni dia memainkan peranan yang penting dalam sesuatu perkara di sekolahnya. Dan peranan guru besar ini kita dapat lihat penting kerana di dalam gelombang 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan 2030 sehingga 2025 dan juga SKPMG 2 ada wujudnya tertulis peranan guru besar mengenai pentadbiran dan pengurusan. Okey, seterusnya. Guru besar ni pengurusan dan pentadbiran guru besar juga mencakupi ruang lingkup bagi murid berkeperluan pendidikan khas, kerana perkara ini kita boleh lihat di dalam garis panduan tadbir urus sekolah rendah yang adanya wujud jawatan kuasa pendidikan khas sekolah, di mana guru besar berperanan sebagai orang yang merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pendidikan inklusif serta memegang jawatan tertinggi. Nampaklah, jadi kat sini kita nampak bahawa guru besar ni memainkan peranan dalam pengurusan dan pentadbiran untuk pendidikan inklusif. Okey, menurut Rebecca White 2021, sejak 2 dekad yang lalu, APK ataupun anggota pelaksana sekolah ni dekat seluruh dunia, diorang sedang menyediakan perkhidmatan inklusif untuk murid berkeperluan pendidikan khas ni. Dan dalam kajian Rebecca White adalah selari dengan kajian terdahulu yang menyatakan bahawa pentadbir ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan perkhidmatan dan melaksanakan dasar-dasar inklusif di samping kepentingan sikap positif terhadap inklusif itu. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita dah nampak tadi bahawa guru besar ni memainkan peranan yang penting dalam pengurusan dan pentadbiran kelas inklusif. Maka saya akan membentangkan tentang peranan-peranan guru besar. Jadi peranan yang pertama adalah guru besar perlu menyebarluaskan pelaksanaan pendidikan inklusif. Kenapa? Kerana guru besar macam mana? Guru besar ni perlu memastikan semua warga sekolah peka dan faham tentang inklusif. Macam mana? Dengan menyebarluaskan maklumat pelaksanaan inklusif ini. Okey, seterusnya menurut Norlia dan Muhammad Anafi 2016, penyebaran maklumat dan pendedahan tentang inklusif bertujuan untuk memastikan maklumat pendidikan inklusif ini diterima oleh warga sekolah daripada ibu bapa dan pihak yang terlibat. Kerana perkara ini akan menyediakan kemudahan peralatan keuangan dan sumber tenaga dalam menggerakkan pendidikan inklusif. Maknanya jika semua warga sekolah termasuk ibu bapa jika mereka memahami dan mengetahui maklumat inklusif ni, akan lebih mudah kita menerima kemudahan daripada segi peralatan, keuangan dan sumber tenaga dalam kita menggerakkan inklusif seterusnya. Jadi
Menurut Johanna et al. 2021, pembentukan inklusif boleh berjaya melalui bagaimana seorang pengetua menormalisasikan konsep inklusif dalam sistem pendidikan kawasannya. Serta satu cara untuk membangunkan pendidikan inklusif di sekolah adalah melalui kreativiti pemimpin dalam mempromosikan keadilan sosial dan inklusif. Jadi kita nampaklah guru besar ni sepatutnya dia mampu menormalisasikan konsep inklusif dan dia mampu mempromosikan inklusif di sekolah dia agar warga sekolah menerima pelaksanaan inklusif tu. Dan menurut Putri et al. 2016, kepimpinan dalam pendidikan adalah kemampuan dan kesiapsiagaan seorang pemimpin pendidikan yang digunakan untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, malah jikalau perlu memaksa kaki tangan bawahan untuk bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini kita dapat lihatlah bahawa guru besar ini sepatutnya mampu untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak warga sekolah, ibu bapa, murid-murid serta guru-guru untuk menyokong pelaksanaan inklusif di sekolah. Seterusnya, namun terdapat beberapa masalah beberapa masalah yang wujud, antaranya adalah cabaran dalam mengimplementasikan inklusif menurut Jahirul adalah kurang penerimaan pelajar, penolakan guru dan tiada sokongan ibu bapa serta komuniti. Menurut Muhammad Azman pula, guru-guru mempunyai sikap negatif dari dimensi efektif iaitu perasaan emosi. Menurut Nur Adila dan Suziani pula, pelajar aliran perdana bersikap negatif terhadap pelajar berkeperluan khas di mana menyebabkan murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini kurang keyakinan diri, terasa terasing dan tersisih. Menurut Nurul Ain dan Khairul Farha pula, persepsi ibu bapa terhadap inklusif bergantung kepada tahap keupayaan anak mereka serta pelaksanaan pendidikan inklusif ini terlibat dalam stigma dan pandangan masyarakat. Masalah-masalah ini wujud kerana kurangnya pendedahan kepada murid, kepada guru, kepada pelajar-pelajar perdana serta kepada ibu bapa dan masyarakat tentang pelaksanaan inklusif. Maka seterusnya, untuk mengatasi masalah ini adalah terdapat beberapa cadangan yang saya kemukakan, iaitu pertama, menurut Jahirul et al. 2012, pemimpin perlu meningkatkan sikap menghargai kepelbagaian dalam kalangan komuniti sekolah. Yang kedua, Nida et al. 2021 mengatakan bahawa pengetua sekolah seharusnya bertanggungjawab bukan sahaja mengurus dan mengatur sekolah, tetapi juga perlu mempromosikan pendidikan inklusif. Jadi, bagaimana guru besar ini perlu meningkatkan sikap menghargai kepelbagaian dan mempromosi pendidikan inklusif ini melalui pelbagai cara, sama ada formal atau tidak formal, melalui perhimpunan, mensyuarat, melalui perbualan antara guru-guru secara tidak formal, perjumpaan bersama ibu bapa dan murid serta menggunakan bahan bercetak ataupun menampal di papan-papan notis atau papan maklumat dan melalui sebaran melalui WhatsApp, sebab sekarang kita telah menggunakan medium WhatsApp sebagai medium utama untuk kita berkomunikasi, maka kita boleh sebarkan di situ. Dan yang terakhir, menurut 2018, guru perlu diberi latihan untuk mereka mampu membangunkan metodologi dan pedagogi inklusif untuk mereka lebih bersedia dalam menerima inklusif. Okey, baiklah. Seterusnya, peranan yang kedua, guru besar perlu. Baiklah, peranan yang kedua, guru besar perlu memantau pelaksanaan pendidikan inklusif secara berkala. Kerana berdasarkan kepimpinan instruksional, guru besar ini mempunyai satu peranan, iaitu peranan menyelia dan menilai. Maka menurut Zahara Badri 2013, guru besar perlu memainkan peranan dengan menyelia dan menilai KDP para guru secara berkala agar secara berkala pada guru yang mengajar pendidikan inklusif. Maknanya perlulah penyeliaan dan penilaian kepada guru-guru yang mengajar pendidikan inklusif ini. Seterusnya,
Menurut Guildman 2017, kecekapan guru besar dalam melakukan penyeliaan atau pemantauan membolehkan mereka membuat diagnosis masalah-masalah pendidikan, membantu guru untuk memajukan kecekapan dan amalan mereka dalam melaksanakan proses PDP yang berkesan. Dan kejayaan tersebut institut itu ditentukan oleh kewibawaan dan kecemerlangan yang dipamerkan oleh pemimpin sekolah. Maka di sini kita, jika guru besar itu melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara berkala, guru besar dapat mendiagnose masalah-masalah yang wujud, dapat membantu guru dalam memajukan lagi kecekapan mereka dalam mengajar inklusif. Maka dengan kewibawaan dan kepakaran yang ada pada guru disebabkan oleh pemantauan yang dilakukan ini mampu menyediakan perkhidmatan pendidikan inklusif yang sangat-sangat baik dan berkesan kepada murid MDK. Seterusnya. Namun terdapat beberapa masalah juga yang wujud tentang penyeliaan ini, di mana menurut Che et al. 2019, pengetua atau penyelia pada hari ini kurang menggalakkan amalan penyeliaan tetapi lebih mementingkan pencapaian pelajar. Seterusnya, dalam Che et al. 2019 juga, menurut Rafisa Osman, hanya 33.5% dijalankan oleh pengetua, penolong kanan dan penyeliaan petang. Di mana sisa tugas ini. Seterusnya, menurut Holland pula, penyeliaan PDP perlu dijalankan secara rapi dan sistematik, namun pengetua atau guru besar dibebani dengan tugasan pentadbiran dan pengurusan yang terlalu banyak. Seterusnya, masalah yang terakhir, menurut Ling CJ dan Nur Asmah 2018, penyeliaan jarang dijalankan, hanya dijalankan sesekali atau 2 tahun sekali. Setiap sesi penyeliaan hanya mengambil masa selama setengah jam. Jadi, berdasarkan masalah-masalah yang wujud ini, penyeliaan yang dilakukan oleh guru besar adalah dalam keadaan yang kurang memberangsangkan. Maka cadangan mengatasi yang saya sarankan adalah seterusnya. Menurut Muhammad Faiz dan Hapini 2016, yang pertama, guru-guru yang baru dinaik pangkat perlu diberi pendidikan tentang ilmu penyeliaan yang berstruktur. Pada pendapat saya, bukan sahaja guru-guru baru, tetapi guru-guru besar yang lama dan kurang pengetahuan dan kemahiran juga perlu diberi pendidikan tentang ilmu penyeliaan ini agar penyeliaan terhadap pendidikan inklusif dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya, penyeliaan perlu mempunyai kepakaran dalam bidang pengetahuan dan kemahiran bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran dalam bidang pendidikan. Pada pendapat saya, pada pandangan saya, guru besar sepatutnya mempunyai juga kepakaran dalam bidang pendidikan khas dan inklusif agar mereka mampu menyelia guru-guru yang mengajar inklusif dengan baik. Seterusnya, mengikut Ling CJ dan Nur Asmah 2018, guru besar perlu mempunyai terdapat beberapa kualiti ketetapan yang perlu ada dalam diri guru besar, iaitu pengetahuan, kemahiran intrapersonal dan kemahiran teknikal. Maka prasyarat yang ada ini prasyarat-prasyarat yang saya sebut 3 tadi perlu ada dalam diri seorang guru, seorang penyelia, iaitu guru besar, untuk melaksanakan amalan penyelian terbaik. Seterusnya, para pengkaji pendidikan boleh melaksanakan lagi kajian dalam bidang tentang penyeliaan ini kerana kurangnya kajian dalam penyeliaan ini menyebabkan kita kurang mengetahui masalah-masalah yang wujud dalam kaedah penyeliaan untuk murid pendidikan khas. Baiklah, Seterusnya, guru besar juga berperanan dalam merancang dan melaksanakan latihan dalam perkhidmatan untuk guru. Seperti yang saya kemukakan tadi, guru merupakan faktor utama yang terlibat dalam pelaksanaan inklusif, di mana dalam peranan pertama, dalam peranan kedua tetap ada guru yang kita sentuh. Jadi, guru besar ini perlulah merancang dan melaksanakan latihan dalam perkhidmatan untuk meningkatkan profesional guru dalam pelaksanaan inklusif. Menurut Dixon et al. 2017, pembangunan profesional berterusan adalah
untuk memberi ruang kepada guru untuk mendalami serta mengembangkan kompetensi mereka serta menambah baik kualiti pembelajaran murid. Seterusnya, berdasarkan modul menjaga masa instruksional, aktiviti atau program PPB yang boleh dilaksanakan adalah latihan, sesi pembelajaran sendiri dan juga komuniti pembelajaran profesional atau PLC. Seterusnya, menurut Tai dan Omar 2019, PLC atau KPP ini merupakan budaya pembelajaran yang memerlukan komuniti sekolah belajar secara kolaboratif demi menjana pengetahuan dan berkongsi maklumat bagi meningkatkan kecemerlangan murid. Jadi di sini kita dapat lihat guru besar perlu melaksanakan dan menyokong pelaksanaan LDP melalui PLC ini. Seterusnya, namun, terdapat beberapa masalah yang wujud. Antaranya, menurut Nur Ramlah dan Nur Faradilah, faktor halangan keberkesanan pembelajaran MBK inklusif ialah guru tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan latihan yang sewajarnya mengenai pendidikan khas serta pengaplikasian kaedah dan teknik pengajaran yang sama antara MBK dan murid normal. Secara kesimpulannya, guru-guru tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Seterusnya, menurut Siti Fatimah dan Mustafa, guru-guru mata pelajaran arus perdana yang mengajar di dalam kelas inklusif seringkali menghadapi masalah dalam aspek PDP, iaitu tidak mempunyai pengetahuan. Dan menurut Nur Syahira dan Muhammad Mokhtar juga terdapat beberapa masalah yang sering dilihat dalam melaksanakan pendidikan inklusif, iaitu guru arus perdana kurang ilmu pengetahuan mengenai murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi, masalah-masalah yang wujud ini kita dapat lihat guru-guru aliran perdana yang mengajar inklusif kurangnya kemahiran dan pengetahuan. Oleh sebab itulah perlunya guru besar melaksanakan latihan dalam perkhidmatan untuk guru-guru yang mengajar inklusif terutamanya untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan inklusif. Oleh itu, cadangan mengatasi yang saya sarankan adalah seterusnya. Yang pertama, Pau SL dan Muhammad Hanafi 2021 mengatakan bahawa KPM perlu menyediakan modul yang lebih jelas sebagai panduan kepada semua guru di Malaysia dan menyediakan khusus dan latihan yang berkaitan pendidikan inklusif kepada semua guru aliran perdana. Kita memang ada modul pelaksanaan pendidikan inklusif, tetapi mungkin modul itu tidak secara mendalam dan memberikan satu panduan yang sangat jelas kepada guru-guru. Okey, seterusnya Siti dan Mustafa 2018 menyatakan perlunya mewujudkan guru resos yang berkualiti tinggi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif agar guru resos ini dapat memberikan pengetahuan dan bantuan kepada guru aliran perdana melalui PLC. Yang ketiga, Nirmala dan Muhammad Hanafi 2021 mengatakan guru-guru aliran perdana ini perlu diberi ganjaran agar mereka mampu lebih bermotivasi. Maka guru besar perlu memainkan peranan dalam meningkatkan motivasi guru-guru aliran perdana dengan memberi ganjaran yang sewajarnya. Dan yang terakhir, menurut Norfisha dan Muhammad 2018, guru-guru ini perlu diberikan latihan bagi meningkatkan kualiti dalam strategi pengajaran, pengawalan bilik darjah dan penilaian pelajar. Oleh itu, jelaslah bahawa betul peranan guru besar tadi bahawa guru besar perlu menyediakan latihan dalam perkhidmatan untuk guru-guru yang mengajar pendidikan inklusif. Baiklah, peranan yang terakhir. Guru besar perlu memastikan keperluan dan bahan sokongan yang sesuai dan mencakupi. Menurut Siti Mustafa dan 2018, faktor keadaan bilik darjah menjadi kekangan kepada keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas inklusif. Dan menurut Siti dan Mustafa juga, masalah kekurangan alat bantu mengajar yang bersesuaian dan memenuhi keperluan PDP MBK di kelas inklusif juga menjadi salah satu masalah. Dan menurut Saiful Azam 2017 pula, beliau menekankan tentang isu persikatan fizikal kelas inklusif. Maka guru besar ini perlu memastikan keperluan fizikal dan bahan bantu mengajar untuk murid inklusif ini sangat sesuai dan mencukupi. Baiklah, seterusnya. Namun masalah-masalah yang wujud adalah
Satu, tiada perubahan atau penyesuaian fizikal yang sesuai untuk murid di kelas inklusif. Yang kedua, tidak guru-guru ni tidak mempunyai pendedahan yang cukup tentang alat bantu mengajar bagi MBK. Yang ketiga, BBM juga tidak mencukupi menurut Tali Kodir dan menurut Syahid Bisyarah. Bilik darjah yang terasing tanpa kelengkapan asas menyebabkan PDP tertumpu kepada kaedah chalk and talk saja. Tiada bahan bantu mengajar yang sesuai digunakan. Okey. Maka berdasarkan masalah-masalah ini, ada beberapa cadangan mengatasi yang saya sarankan adalah seterusnya. Guru besar ini menurut Dayangku Roziana dan Muhammad Izam 2017, guru besar perlu mengaplikasikan gaya kepimpinan instruksional untuk mempengaruhi dan membimbing kaki tangan bawahan yang kurang motivasi, tidak kompeten dan tidak berkemahiran. Guru besar ini dia perlulah mengaplikasikan gaya kepimpinan instruksional dia itu untuk dia bimbing dan pengaruhi murid guru-guru yang mengajar inklusif untuk melakukan beberapa kaedah. Antaranya, ini menurut Andrew Hong 2017, iaitu yang pertama, melakukan rancangan pengajaran individu. Yang kedua, menyemak susunan kelas dan membina carta kedudukan yang sesuai. Yang ketiga, memilih bahan bantu mengajar yang sesuai. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan guru pendidikan khas dan mempertimbangkan pengajaran berpasangan. Jadi, guru besar ni dia perlulah membimbing dan mempengaruhi guru-guru aliran perdana untuk melakukan 4 perkara ini untuk mengatasi masalah-masalah yang wujud tentang berkaitan dengan persekitaran kelas dan juga bahan bantu mengajar. Baiklah, seterusnya. Baiklah, kesimpulannya adalah menurut Abdul Ghani et al. 2019, kejayaan sesebuah organisasi pendidikan ini bergantung kepada kepimpinan yang berkesan. Dan menurut Sinirah dan Aida 2021, guru dan pentadbir di sekolah mempunyai peranan dan fungsi yang sama penting dalam kemenjadian sesebuah organisasi. Yang ketiga, Gohan Bas 2021 mengatakan tahap pendidikan guru, latihan dalam perkhidmatan guru, saiz kelas, kemudahan sekolah dan bantuan daripada rakan sekerja mempunyai kesan yang sangat signifikan terhadap efisi guru dalam pendidikan inklusif. Seterusnya. Menurut Khairul Ain dan Khairul Farha 2022, perspektif ibu bapa dalam pelaksanaan inklusif di sekolah rendah merupakan usaha yang berpusatkan keluarga yang digunakan di peringkat global sebagai salah satu strategi penentu kejayaan pendidikan inklusif. Oleh itu, guru besar ini perlu menjalankan tanggungjawab dalam mengurus dan mentadbir kelas inklusif dengan kerjasama ibu bapa, guru-guru, komuniti dengan mengambil kira situasi kelas, kelengkapan bahan bantu mengajar untuk melaksanakan pendidikan inklusif di kelas inklusif yang berkesan bagi mencapai inklusif yang baik dan memberikan perkhidmatan pendidikan kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas di kelas inklusif lebih baik. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya, ini merupakan rujukan-rujukan yang saya tinjau. Seterusnya. Okay, sekian, terima kasih.